Berjumpa pada hari ini untuk mempelajari Bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Persembahan Randai. Objektif pada hari ini, cikgu mengharapkan anak murid dapat membaca dan menjelaskan pernyataan dan persoalan dalam setiap perenggan berdasarkan kemahirannya, iaitu kemahiran tata bahasa. Untuk itu, mari kita baca buku teks tahun 6, tajuknya Persembahan Randai. Selepas menonton persembahan randai di Istana Budaya, Irfan membaca rencana tentang seni persembahan randai. Berikut merupakan maklumat yang berkaitan dengan seni persembahan randai. Persembahan randai ialah satu aspek kebudayaan masyarakat Minangkabau di Beranang, Jelebu, Kuala Pilah dan Manting, Negeri Sembilan. Randai berasal daripada perkataan merandai yang bermaksud mengarang atau melengkar suatu kawasan lapang. Pada masa dahulu, seni ini sering dipersembahkan dalam upacara adat seperti perasmian pelantikan penghulu, majlis perkahwinan dan majlis kesyukuran selepas musim penuaian. Persembahan randai dimainkan oleh lelaki dan wanita. Seni dan warisan ini menggambarkan kehalusan budaya yang penuh falsafah. Seterusnya, maklumat berkaitan dengan keistimewaan persembahan randai. Persembahan randai istimewa kerana menggabungkan beberapa elemen seni. Elemen utama yang ditonjolkan dalam persembahan randai ialah seni tari, pencak silat, lakon dan nyanyian dengan iringan alat muzik. Para pemain akan melakukan pergerakan dalam lingkaran sambil menepuk seluar gelombang dan bertepuk tangan. Antara setiap babak, persembahan akan diselang-selikan dengan lakonan dan nyanyian berirama seperti gurindam, berdendang dan berlagu. Cerita dalam persembahan randai dipersembahkan dalam dialek Negeri Sembilan dan Minangkabau. Penceritaannya pula berkenaan dengan cerita rakyat Negeri Sembilan atau kisah legenda Minangkabau. Keistimewaan yang ditonjolkan ini menunjukkan nilai estetika yang tinggi dalam persembahan. Seterusnya, maklumat berkaitan dengan muzik persembahan randai. Persembahan randai diiringi alunan muzik tradisional seperti ensemble Cak Lempong, iaitu bonang, gendang, jidur, salung dan bangsi. Selain alunan muzik, persembahan randai banyak diselitkan dengan kesan bunyi tepukan tangan, paha atau pakaian. Jeritan seperti hip atau teh oleh pemain randai merancakkan lagi persembahan ini. Pada pendapat kamu, bagaimanakah golongan muda dapat menghayati keunikan alunan muzik tradisional? Di bawah tu kamu kena fokuskan, dia nak tahu bagaimanakah golongan muda dapat menghayati keunikan alunan muzik tradisional. Dan maklumat yang terakhir, iaitu berkaitan dengan busana persembahan penari randai. Terdapat 5 busana utama yang dipakai oleh penari-penari dalam persembahan randai. Antaranya termasuklah seluar gelembung yang longgar dan hampir kelihatan seperti kain, baju guntiang manih berlengan panjang dan ikik pinggang iaitu bengkung. Samping dan dista pula melengkapi keindahan pakaian penari randai. Jadi, kamu dah dapat maklumat. Soalannya, bagaimanakah dapat kita menjadikan busana ini dikenali oleh generasi muda? Dan pada hari ini juga, buat kali pertamanya, kamu kena memberikan tafsiran. Ambil contoh dulu. Dia bagi tafsiran yang pertama. Persembahan randai ialah satu aspek kebudayaan masyarakat Minangkabau yang menggambarkan kehalusan budaya yang penuh ilmu. Negeri Sembilan ini terkenal dengan adat berpantih. Kalau negeri lain adalah adat Temenggung. Jadi kamu kena fikirkan ada 2 soalan dan kamu kena berikan tafsiran 2, tafsiran 3 dan tafsiran 4 berdasarkan maklumat yang dibaca sebentar tadi. Cikgu harap kamu telah pun bersedia untuk perbincangan jawapan bagi latihan pada hari ini. Yang pertama, soalan pendapat. Pada pendapat kamu, bagaimanakah golongan muda dapat menghayati keunikan alunan muzik tradisional? Kalau kamu nak dengar muzik tradisional ni, lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee dan sebagainya, muzik tahun 60-an, 70-an tradisional. Jadi bagaimana golongan muda menghayati keunikan ini? Jadi kamu kena jawab, pada pendapat saya, golongan muda dapat menghayati keunikan alunan muzik tradisional dengan menonton persembahan randai.
baru dapat menghayati. Yang kedua soalan dia, bagaimanakah dapat kita menjadikan busana ini dikenali oleh generasi muda? Busana pakaian ya. Kita dapat menjadikan busana ini dikenali oleh generasi muda dengan menggalakkan mereka menonton persembahan kebudayaan, terutamanya kebudayaan masyarakat tradisional. Baru kita dapat mengenali secara dekat. Baru-baru ni kan negara kita viral dengan cerita Mak Kilau. Jadi kita dapat kembali ke zaman pada awal tahun 1900. Jadi bagaimana itulah kehidupan masyarakat satu ketika dahulu. Walaupun negara kita telah moden, tapi kita kena tengok masyarakat nenek moyang kita dahulu. Untuk tafsiran pula, tafsiran pertama telah diberi tadi. Kita fokus pada tafsiran yang kedua. Apa tafsiran dia? Setiap perenggan tu ada tafsirannya. Kita fokus pada perenggan yang kedua. Keistimewaan yang ditonjolkan dalam persembahan randai menunjukkan nilai estetika yang tinggi dalam persembahan. Keistimewaan yang ditunjukkan dalam persembahan randai ya, hanya terdapat di Negeri Sembilan. Nilai estetika yang tinggi. Yang ketiga, tafsiran ketiga. Persembahan randai diiringi alunan muzik tradisional bagi merancakkan persembahan itu. Sesuatu persembahan ni biasanya selepas penat bekerja, pada hujung minggu atau pada waktu malam, mereka nakkan persembahan. Dan yang terakhir, tafsiran yang keempat. Terdapat 5 busana utama yang dipakai oleh penari-penari dalam persembahan randai. Jadi, tengok balik semula, apa dia 5 busana yang utama. Kalau kita busana kita masa hari raya, baju Melayu untuk orang lelaki, baju kurung untuk orang perempuan. Itu contohnya lah. Busana ialah pakaian. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Banyak lagi persembahan tradisional seperti makyong, wayang kulit. Kita seharusnya apabila ada persembahan atau pertunjukan tradisional, kita pergi tonton. Sekurang-kurangnya kita tahu. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bye.